me go. Look at me go. Yo, apa khabar semua? Salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Berbulu dengan Ben, dan minggu ini adalah minggu selepas final Piala AFL yang baru selesai 2 hari yang lalu, dan hari ini kita ada beberapa topik menarik yang kita dah minta dah reaksi korang dekat social media, dekat IG dan juga dekat Twitter. Tapi sebelum kita dapatkan komen korang ataupun pandangan korang, sebab Berbulu dengan Ben adalah untuk fans, kita ada 2 lagi fans bola dekat sini. Walaupun muka-muka diorang ni kerap kau lihat dekat studio, salah seorang ni kau kerap dengar suara dia. Sejak semenjak ni dia aktif juga dekat social media. Dia hari ni pakai baju Harimau Melaya. Aiman Skyci, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Simbolik kepada congrats our very own Faisal Halim sebab menjaringkan gol terbaik Piala Asia. Weh, 85% aku nampak undian yang diberikan untuk dia. Dia kira kalau main undi-undi ni jangan main dengan orang Malaysia. Betul kan, sebab kita mempunyai bawang Rangers yang paling rajin. Tapi kalau Faiz Subri boleh menang Puskas dulu. Betul. Apalah sangat gol Asia Cup. Walaupun populasi kita sekadar 30 juta dia, ibarat 300 juta dia. Kan, bila dekat social media tu ibarat dia macam tu kan. Betul. Power Rangers. Ikuan Square. Yes, Anda dan saya ada back and forth sedikit dalam social media baru-baru ni, dan walaupun kita tak bincang topik tu hari ni, Perbincangan manja. tapi itulah yang aku suka dengan kau kan. Kita boleh tidak bersetuju secara terbuka dan still berkawan at the end of the day kan. Ya. Ikuan, apa khabar? Sihat? Sihat. Terima kasih atas jemputan kali ke berapa saya tak ingat. Tak kira dah. Terima kasih. Okey guys, aku nak ingatkan korang semua di mana kita ada platform yang berbeza selain daripada Astro Go, yang korang boleh melihat semula ulangan Berbulu dengan Ben yang lepas-lepas, yang hari ini punya, di masa akan datang. Tapi Spotify, kita ada Astro Go, Spotify, Apple Podcast, Shock Podcast, antara platform-platform yang korang boleh dengar juga full version Berbulu dengan Ben. Sejurus selepas show ni tamat, kita akan upload dan korang boleh dengar dekat sana secara percuma. Okay, so jangan lupa, ini adalah antara pemberian kami untuk anda, sebab ramai yang selalu minta untuk full version. Kita akan berikan Berbulu dengan Ben di platform podcast untuk anda semua. Nak ingatkan juga korang untuk terus stay sampai penghujung rancangan, sebab hari ini segmen ketiga kita ada topik panas. Topik di mana aku menjangkakan Ikuan dan Aiman tidak akan bersetuju. Di mana kita ada topik hujah dan debat berkaitan dengan VAR. So pastikan anda jangan ke mana-mana. Okey, kita tak mau lengahkan banyak masa. Cerita pasal pembotolan The Blue Billion Pound Bottle Jobs dan juga Liverpool Sea. Jom kita tengok sama-sama. Selepas melihat apa yang berlaku dalam kemuncak final Piala AFL Carabao baru-baru ini, aku teringat balik kata-kata Jurgen Klopp sebelum game ni. Aku rasa dalam 3-4 hari sebelum game ni, lepas game lawan Luton, dia ada ditanya tentang masalah krisis kecederaan yang dialami Aiman Skyci. Satu benda yang dia cakap menarik perhatian aku, kita akan hadir selagi kita ada 11 pemain untuk diletakkan dalam kesebelasan utama tu, kita akan hadir. Dan itulah yang kita nampak dalam permainan sekitar 120 minit. Apa yang Jurgen Klopp lakukan dalam perlawanan ini adalah satu statement sebelum dia meninggalkan Liverpool pada hujung musim ni. Itu adalah satu, orang kata, apa culture yang dia dah bina dekat Liverpool. Bukan saja dekat first team, tapi juga kat bawah-bawah. Sebab kalau kirakan kuota player-player tu, aku rasa boleh main Piala MFL. So bayangkan Liverpool menang dengan skuad Piala MFL lawan dengan Chelsea first team, itu saja dah menunjukkan something. Itu saja dah menunjukkan apa yang Jurgen Klopp dah ubah, dah bawa dalam culture. 9 tahun ni. Culture itu, culture nak menang. Tak kisahlah bubuhlah siapa sekalipun. Sebab season ni saja pun dah 2 season kebelakangan ni pun dah beberapa pemain muda yang fresh dari academy yang dibawa ke first team. Gerald Kwanzaa, Conor Bradley antaranya lah. Ya, betul. Dan dia bawa lagi ramai lagi. 120 minit, bayangkan nak main extra time ni. Tapi kau bawa
player-player umur 18, 19. Ya memang ada Joe Gomez lagi. Ada seorang lagi siapa yang dibawa dari Bobby Clark, McConnell, selain yang bawa daripada daripada bench. Gerald Dance, striker itu dia. semua Harvey budak-budak. Okey, ni okey. aku dah sediakan untuk engkau, Aiman. Mungkin kau boleh baca lah. Sekali tengok memang tak kenal lah nama-nama ni, melainkan Conor Bradley kita dah main EPL. Queen Kelleher Queen sebab dia Kelleher. memang cup keeper. Harvey Elliott dah 100 matches kot dengan Liverpool. Yang lain ni memang tak kenal. Sangat Tak, muda. kau tahu Gary Neville cakap apa lepas game? Dia kata dalam satu podcast yang dia buat untuk Sky Sports, dia kata dia tak tahu sampai dia keluarkan headphone dia sebelah Peter Duri, dia keluarkan headphone, kata, "Weh, aku tak boleh nak mula Dia sebab cakap aku dengan tak Carragher. kenal." Tak silap. Dia tanya Carragher, siapa budak-budak. Dia kata dia tak tahu sebab dia tak tahu siapa budak-budak yang Betul, masuk ni betul. sampai level. Dan aku kira sampai satu point ni, selain daripada Virgil van Dijk, Wataru Endo dan mungkin Luis Diaz, selebihnya semua adalah player-player yang kau boleh kata biasanya kau takkan tengok dalam kesebelasan utama Liverpool. Ikhwan. Betul. Sebab itulah macam Aiman cakap tadi, untuk sesebuah kelab bola sepak ni untuk jadi kelab sepak yang bagus, dia kena bermula dengan seorang manager yang boleh bawa culture win at all cost. Victory first. Jurgen Klopp, selain pada first team, untuk seorang manager bawa culture ni dekat player reserve dan juga youth squad ataupun under 21, under 23, bagi aku satu pencapaian yang Jurgen Klopp dalam dia punya last season ni, dia boleh macam tengok ke belakang dan cakap, okey, aku Dia sebenarnya dah tunjuk buat untuk next manager dia. Betul. Ini lah Hasil. Tim, aku dah buat dah. Aku dah buat Kau untuk cerita kau dah. pasal benda 9 tu. tahun punya projek. Antara benda yang sempat aku korek sebab aku teringin nak tahu semua tim ada akademi. Tapi kenapa akademi Liverpool ni lain macam? Sampai player-player masuk nampak seolah-olah tak ada drop off dari segi kualiti kan. Aku pergi check balik antara peraturan-peraturan yang disetkan untuk player-player akademi Liverpool ni, dikabarkan budak-budak Klopp yang kau nampak ni semua bila masuk akademi dia orang kena tinggal phone tau dekat luar. Dan pada waktu siapa yang senior team selalu buat? senior team selalu buat tu satu benda. Satu lagi, diorang tak dibenarkan bawa kereta mewah. Dan mereka juga ada wage cap. Walau tera mana sekalipun young player tu yang bermain untuk PL2, Premier League 2 dan sebagainya, ataupun dia future yang superstar, tapi dia seolah-olah diajar cara untuk humble terlebih dahulu. Aku rasa wage cap ni dah dibuatkan untuk first team pun kan. Even masa Salah nak sign kontrak. Betul. Ada kontroversi sikit dari situ. Sebab dia orang punya wage salary tak silap aku 400k je. So benda ni dah bawa daripada first team dan dibawa culture tu ke Betul. Tu yang jadi isu masa Salah nak tak lebih tu kan. Tapi senior team is senior team. Cuma bila youth team pun dibuat macam tu, maksudnya apa? Tidak diajar untuk bermewah, diajar untuk you be good dekat atas padang bola dulu, baru nak cerita luar padang. Sebab selagi atas padang belum jadi apa-apa, kau belum ada masa depan. Dan pada waktu yang sama yang aku dengar, identity dia punya dua under 20, under 18 team dia dua team yang bawah senior team ni, semuanya mengikut identity mentality monsters Liverpool ni. Dan cara dia orang bermain pun sama. That's why bila dia orang masuk dalam waktu masa tambahan tu, tak nampak drop off. Dan kau tak nampak pun drop off bila Trent tak ada Conor Bradley bermain. Kau tak nampak pula drop off bila Konate digantikan dengan Jarrell Quansah kan, sebagai contoh. Tetapi apa yang mengejutkan aku adalah bagaimana Chelsea drop off dalam game ni apabila masuk dalam waktu masa tambahan tu. Bila aku terdengar kenyataan ini, mengejutkan aku untuk seorang manager yang kira berpengalaman seperti Mauricio Pochettino untuk mengatakan beberapa pemain aku dah penat. Pemain aku dah kepenatan dan kami memutuskan bahawa penentuan sepakan penalti adalah yang terbaik untuk pasukan kami. Apa maksudnya itu di mata awak? Aku rasa bila aku dengar Poch cakap macam tu, actually bila kita tengok, aku boleh faham sikit kot apa yang Poch cuba sampaikan. Sebab bila first 90 minutes tu, kau punya player-player chance after chance tak gol. Benda ni akan, kau sebagai player kau memenatkan Ben. Dia akan macam kau punya penat segi mental, apa tak gol. Lepas tu bila dah masuk extra time, kau dah fatigue, kau dah penat, and then mentality tu datang, okay, boleh tak kita carry forward ke penalty, which is diorang rasa diorang ada better chance dalam penalty. Tapi bagi aku approach Poch tu untuk sit back dan absorb tekanan daripada budak-budak akademi. Ni budak-budak Liverpool. And macam Aiman cakap tadi, diorang dah ada satu mentality monster. Diorang bawa daripada first team tu, and diorang main masuk tak ada takut. Lawan dah $1 billion punya players pun. Tapi Aiman,
McConnell dengan Bobby Clark lawan dengan Enzo dan Caicedo bro pada satu ketika. Apa logiknya? Aku manusia yang paling tak faham sekali bila kalau contohlah kalau betul mental dah penat. Okey. So mental kita dah penat. Apa kita nak buat? Kita pergi penalty shootout. Yang tu lagi makan mental pun. Betul. Itu lagi mental. Ya, itu lagi sakit mental. Sakit tapi lagi dia mental. orang mungkin ada macam boleh menang penalti, tapi which is bagi aku mentality tu macam kita cakap lah, mentality tu datang daripada manager. Kalau Ya, manager itulah pun aku cakap. dah ada mentality itulah dia. tu. Dia sebenarnya bukan kat player sangat Yes, tau. yes, Dia betul. lebih pada manager. Kalau kau minta, okey kita pergi penalti lah. Betul orang cakap Chelsea pun hantar budak-budak agak, tapi budak-budak atas price tag ataupun capacity macam Dah mana. establish punya dah player ada lah. beberapa yang dah establish sebab kebanyakannya adalah kemasukan-kemasukan baru era top volley dan juga scouting yang banyak tengok numbers. So by right sepatutnya diorang boleh habiskan kerja. Okeylah kalau tak dapat dalam 90 sebab nampak macam ada beberapa chances yang diorang agak tak orang Conor kata Gallagher ni silap-silap dah boleh trick dah bro dalam game. betul. Betul. Dah agak tak laki lah kat situ. Betul. Tapi realistiknya Man, kenapa seorang manager mengatakan something seperti itu adalah tidak masuk akal bagi aku adalah kerana kau tak main Europe season ni. Kau ada rehat. Kau midweek pun kau tak main. Liverpool main 3 atau 2 hari sebelum kau main. Betul. So apa logik kau mengatakan players kau lagi fatigue ataupun penat berbanding player-player Liverpool? Dan jangan lupa injury crisis. Itu lagi teruk sebenarnya. Betul. Memaksa lebih ramai player bermain lebih kerap, which is like Van Dijk dan Luis Diaz dan sebagainya. Chelsea punya squad on paper kita tengok, Chelsea lah ni. Memang Chelsea, like nothing can stop Chelsea. Betul. Game ni dan jangan lupa yang tu kita akan borak nanti tapi beberapa decision betul. pun Decision. dah menampakkan yang game ni Chelsea punya. Betul. Aku tengok game tu aku macam ni Chelsea punya ni. Kita tengok satu statistik yang aku dah sediakan untuk korang. Yang tiba-tiba kenapa statement Gary Neville, the blue billion pound bottle jobs tu adalah kerana statistik ni sebenarnya. Tapi bukan sebab tu dia cakap benda tu dalam ulasan dia. Benda tu secara orang kata dia mungkin tak boleh nak percaya. Macam Kasar, mana Chelsea tak kasar. ambil kesempatan dengan 30 minit waktu masa tambahan tu kan. Tapi ini statistik Chelsea dalam 6 piala domestik yang terakhir, diorang kalah semua bit. Daripada tahun 2019, penampilan dalam EFL Cup dengan FA Cup 3-3 masing-masing, semua kalah dekat final. So ini mungkin nak kata mentality tak, sebab aku rasa aku tak boleh kira berapa banyak manager yang ganti dalam masa tu kan, sebab kau ada Tuchel, kau ada siapa lagi yang ada waktu tu. Termasuk sekarang ni Lampard. Potter sempat ke? Potter tak sempat ke? Potter tak Potter tak sempat sempat. aku rasa. Dia tak main dalam mana-mana final kan. Ya. So realitinya okeylah, aku faham benda ni mengaitkan Chelsea secara tak langsung ni, tapi kau tak boleh nak lupa dalam 10 tahun yang terakhir mereka antara klub yang paling berjaya dari segi menang trofi sebenarnya. Pada aku dia lebih kepada bagaimana perubahan era ni, sebab nak cakap perubahan era pun susah juga. Top Volley masuk pun baru berapa tahun sebagai owner, tapi perubahan tu yang dan kita tengok beberapa polisi pun sekarang ni. Kalau macam zaman Roman Abramovich dulu, ini aku sebenarnya tak suka nak throwback, tapi Roman Abramovich satu benda dia result driven. Dia bukan numbers driven, dia result driven. Kau legendary manager macam mana sekalipun, kau bottle something, bye-bye. Esok habis. Avram Grant yang bawa ke Champions League final pun tak lepas. Tak permanent. Betul. Antara naratif-naratif menarik yang terhasil selepas tamatnya perlawanan ini. Yang pertama sekali, Virgil van Dijk. Yang aku sendiri pernah kritik last season. Kata dia yang selepas ACL dia, lepas dia dah kena hentam dengan Jordan Pickford Different tu, player lah. dia dah bukan pemain yang sama. pemain yang sama, Tapi aku boleh argue juga di season, aku dah perlahan-lahan dah nampak sisa-sisa kembalinya Virgil van Dijk yang menang title, yang menang UCL dengan Liverpool sebelum ni. Satu lagi naratif yang menarik, mungkin fans Chelsea sendiri yang mungkin ada segolongan, bukan semua, yang bongkak, yang mengkritik fans Liverpool yang tak dapat Enzo, tak dapat Caicedo, lalas dapat Endo. Tapi tengok siapa best player, antara best player on the pitch. Endo, Aku merasa dia best player. Wataru Endo. Ya, aku merasakan Klopp boleh cakap, dia kata dalam press conference dia kata Endo ni atas IC je 31. Betul. Tapi main, performance dia masa final tu macam umur 24. Aku baru nak 23. cakap benda tu sebenarnya. So memang aku setuju dengan Iman lah. Memang dia man of the match lah bagi aku. And for the what a final. player. What a player. Okay, here's the thing. Kau lebih tahu Laman sebab kau follow Bundes kan. Okay, but here's the thing. Endo dia datang dengan leadership quality yang dia ada juga. So sebenarnya Liverpool walaupun hantar budak-budak Piala MFL,
Kau suka, kau balik-balik kan pilih MFL kau. Super kau cakap M3. Tak, M3 still boleh main senior. Senior player boleh main. Tak, tapi at least leaders atas padang tu menunjukkan kualiti mereka. Tak, ni- ada Pandai, ada Endo semua. Tak, pada aku sekarang ni apa masalah Chelsea yang sampai ada masalah macam ni ialah diorang tak ada leader Tak ada lagi atas leader, padang. yes, betul, Belum betul. lagi ada leader atas padang. Betul, Sebab betul. kalau nak cakap Enzo yes of course dengan umur 23 dia boleh develop, tapi adakah dia Leadership leader ada, sekarang? tak So ada. itu je yang Chelsea tengah kurang sikit je sekarang ni. Betul. Diorang tak ada leader. Diorang ada talent, raw talent, like very Betul, betul. raw talent. Aku suka kau buka, kau petik pasal leadership tu. Sebab realistiknya, Ikhwan, dalam squad Chelsea ni, there is no leaders. Fans Chelsea akan kata, okay, mungkin dia tak suka apa yang Gary Neville cakap pasal diorang ni bottle jobs dan sebagainya. Tetapi itu adalah realiti apa yang berlaku sebenarnya. Bila kau diberikan satu peluang. Sebab Chelsea sepanjang musim ni, bukan diorang bad team. Dia good Very team. good Ya, team. tengok Cuma game lawan- problem diorang game lawan adalah City. ambil chances diorang. Benda ni Yes. kita dah cakap sepanjang musim. Betul. Kan? Dan itu juga yang berlaku dalam final ni. Kan, walaupun kau boleh kata unlucky, kena tiang dan sebagainya, tapi boleh kata Liverpool pun unlucky juga. Dari atas dasar gol diorang kena batal. Bagi aku gol yang sepatutnya legit. Yang gol Van Dijk tak, first, bagi aku kita selalu nampak gol-gol macam tu berlaku, benda tak Diberikan. mempengaruhi permainan. Kenapa gol itu dibatalkan? Kau boleh kata Chelsea pula unlucky sebab marginal offside lutut si Nicholas Jackson tu. Jackson. Kan? Kau boleh kata Liverpool tak lucky pula. Caicedo macam mana still di atas padang aku tak tahu. Kena dah pijak macam tu. Yang tu Kan? So Wish, that's itu- why game ni final ni Betul. antara yang paling menarik Ya, ya, sebab dari ya, segi ya. drama, dari segi Betul. entertainment factor untuk neutral macam aku, macam kau, ia antara yang terbaik boleh kita penuh katakan. action lah. Betul. Aku rasa daripada minit first sampai ke 120 minit tu memang non-stop action lah. Semua ada dalam game ni. Semua ada dalam game ni. Tapi kalau kita berbalik pada soalan leadership tadi, Liverpool, leadership tu datang daripada Van Dijk, daripada Endo, dan ditransferkan kepada player-player muda yang masuk minit ke 90 yang ke atas kan. Chelsea, macam kau cakap Ben, tak ada langsung. Bagi aku, sorry to say lah, atas padang, beside dan Thiago Silva, tolak tepi Thiago Silva, tak ada kelibat leadership ni atas dalam tim Chelsea Sepatutnya sekarang Ben ni. Chilwell lah. Tapi bila Ben Chilwell gaduh dengan Bradley, okey, ni satu yang menarik sebelum kau sambung. Bila Ben Chilwell gaduh dengan Bradley, kau nampak beria betul player Liverpool semua datang Yes. backup Bradley. Siapa yang datang backup Chilwell? Tak ada siapa. That's not bukan Dia tak ada yang Maknanya itu adalah tim yang mengumpulkan 11 individu. Berbanding Liverpool yang mempunyai mentality we are a team, kan? Itu yang aku nampak apa. Aku ada satu statistik yang aku nak share dengan korang berkait dengan trofi-trofi yang mampu dimenangi oleh Klopp pada musim ini, dengan cerita dekat Liverpool sekarang ni diorang dah tukar dah balik diorang punya trofi kabinet apa semua, dah ketuk-ketuk apa semua, nak tambah lagi satu Carabao Cup. Ini adalah trofi pertama daripada possible quadruple, tapi quadruple yang melibatkan FA Cup, Premier League dan juga Europa League lah. Bukan the real quadruple lah. tapi still is a quadruple. Tetap quadruple lah dalam last season Liverpool. Dan Europa berdasarkan League apa yang aku nampak mungkin sekarang ni, di mana injuries pun tak menjadi isu, kenapa tidak? Of course level Europa League final mungkin berbeza. Of course level FA Cup final mungkin berbeza. Kan? Aku still merasakan dalam tiga-tiga ni masih lagi diorang antara favourite. Kalau tengok Europa League, walaupun siapa lagi ada kat dalam tu? Leverkusen ada dalam tu. Leverkusen ada, Roma ada lagi, Roma Milan ada lagi. AC Banyak Milan ada lagi lagi. team big Tapi team ada. pada aku antara favourite jugalah. So aku tak nampak kenapa diorang akan ada masalah besar, melainkan kalau injury crisis dia yes, jadi betul. melampau. Betul, Sebab aku baru pada nak aku ini nampak macam melampau Nampak sikit. melampau, betul. Nampak Tapi short. you never know sebab season masih panjang lagi. Dan ya, walaupun as a rival fan, aku still merasakan kalau inilah inilah chapter atau coretan terakhir untuk Jurgen Klopp. Why not? Okey, kita tutup cerita berkaitan dengan final EFL Carabao ni, dan akhirnya kita nampak tim yang sepatutnya menang-menang lah. Itu yang kita fikir kan. Walaupun pada satu ketika tu aku merasakan berapa ruginya Chelsea kalau Chelsea tak menang final. Sebab tu Gary Neville geram tu. Betul. Sebenarnya Gary Neville, kau kena faham, Gary Neville bukan suka-suka nak kutuk Chelsea tau. Dia sebenarnya nak Chelsea menang. Yes. Sebab dia lagi benci Liverpool daripada Chelsea Betul, sebenarnya. betul. Walaupun Sebagai fan, kawan baik dia kat Sebagai sebelah fan Liverpool. Chelsea, sebelum kau Betul. bengang dengan Gary Neville, relax Betul. dulu. Dia cuma bengang. Dia frust dengan korang. Macam korang juga frust dengan tim Ya. korang sendiri. Kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini. Botol, Bas? Biar aku layan botol ni sekejap lagi. Look at me go.
Walaupun Nigeria tak menang AFCON, mungkin diorang menang lah dekat Theatre of Dreams kali ni. Dengan gandingan Kelvin Bassey dan juga Iwobi, the Super Eagles. Dekat Old Trafford. Melakukan dua jaringan yang ala-ala apa yang Man United selalu lakukan daripada tim lain. Tapi itulah, nampak seolah-olah skrip dah tertulis. McTominay dah masuk. Kedudukan dah disamakan sebelum waktu kecederaan. Maguire sekarang. Man United tengah all out. Nampak seolah-olah dalam 9 minit. Entah mana datang 9 minit aku tak tahu. 9 minit waktu kecederaan tu, aku bajet this is it lah. Another one more. Win ugly. Sebab minggu-minggu yang lepas, Ikhwan, kita sebab kau fan Man U, kau pun fan Man U kan. Kita banyak menceritakan tentang bagaimana Man United dalam tahun 2024 ni dengan rekod kemenangan mereka, 5 kemenangan berturut-turut kan. Betul. Hampir kesemuanya adalah kemenangan buruk ataupun win ugly dengan cara yang tidak mendominasi, bernasib baik barangkali. Comeback. Dan kali ni hampir berlaku benda tu, cuma tidak bernasib baik, nak kata tidak bernasib baik ataupun memang dah tertulis sepatutnya ini yang berlaku. Aku rasa Gary Neville ada cakap tau, benda yang performance Manchester United masa lawan Fulham ni, kita dah dapat tengok daripada first game lagi lawan Wolverhampton. Midfield senang kena bypass. Lepas tu senang kena counter. Lepas tu pressing forward line dengan midfield line press too high sampai tinggal gap dekat tengah. And then back line pun dah nak kejar balik susah. So bagi aku tak surprise lah. Tengok Manchester United sekarang ni, walaupun menang 5 berturut-turut sekali, kau rasa macam apa tim yang aku nak expect next game? Faham tak? Tak kau just ride kegembiraan dia still tak boleh bawa kegembiraan daripada kemenangan lepas tu Betul. kepada next match. Kau rasa macam aku tak apa nak yakin. Seram. Masih seram lagi sebab Betul. kau tahu Even Gary Neville cakap kan, are we a pressing team? Are we a possession team? Betul. Are we low block team? What are we? No tactical, just vibes. Just vibes Just vibes. Walaupun menang 5 straight, tapi bila just vibes akan datang game macam ni. Tapi Man, apa yang aku nampak itulah sebenarnya, ni secara jujur aku nampak Harrison Reed dengan Andreas Pereira, bekas pemain Man United, nampak seolah-olah Xavi dan Iniesta dalam game tu. Mungkin kau boleh explain. Macam kau cakap lah, dia nampak seolah-olah sebab dia bypass, kau kata sendiri dia bypass midfield kau senang-senang. Takkan benda tu tak Okey, ini satu benda yang aku tak faham, Man. Okay. Kau dah ada something yang boleh dikatakan balance, which is the last 5 games, yes. Walaupun tak main cantik, tapi satu benda yang konsisten adalah front three tu menyerlah. Okay, fine. Aku faham kau hilang Højlund, satu watak penting. So, kenapa kau ubah dinamik tu terus dengan switch Rashford yang dah selesa selama ni main kat belah kiri ke tengah dan meletakkan player yang kau nak eksperimen, Omari Forson tu, dalam peranan left forward. Sedangkan ramai fans Man United dah meminta dan merayu Amad Diallo untuk diperkenalkan. Kenapa tidak? Aku okey je untuk letak Fosun kat situ. Sebab anyone yang yang diletakkan dekat tempat Anthony tu akan jadi lagi bagus daripada fidget spinner. betul. Tapi dia tak main tempat Anthony, dia main belah kiri. Dia main tempat Rashford. Yes, betul. Dia main tempat Rashford. Betul. So Rashford bila main center forward, Rashford yang terus tak function. Dia persoalan besar kenapa tiba-tiba switch Garnacho yang tengah on form. Kenapa kau pergi ganggu dekat- keseimbangan tu? Itu yang Okey. aku tanya. Okey, Garnacho itu yang masalah paling besar sekali kan. Sebab Erik Ten Hag aku tak tahu dia ada ke tak plan B, C, D, E. Sebab bila hilang satu, what's the next plan? Sebab aku tak rasa sebelum ni macam ada plan pun rasa main. Yes, betul, Sebab betul. bila kau tak ada plan, kau hanya mencaturkan tempat, lepas tu kau hilang satu piece dan terus berubah 180 darjah cara gameplay. Inilah benda yang akan berlaku. Betul. Inilah benda yang akan berlaku. Kau takkan dapat pegang pun game tu. Dan kalau nak cakap pasal midfield, Harrison Reed dengan Andreas Pereira, sebenarnya benda tu tak berlaku minggu ni je. Benda ni dah berlaku. Dah berminggu-minggu. Dah berminggu-minggu. Betul. Kalau nak cakap, kita boleh cakap Kobbie Mainoo antara breakout star of the year untuk MU. Yep. Contoh Tapi dia tak boleh melakukannya bersorangan. Kobbie Mainoo baru 18 tahun. Dia perlukan someone untuk look up to as a leader kan. Ya, walaupun dia ada Casemiro sebelah, tapi masih lagi orang kata belum capai lagi tahap yang betul-betul diperlukan untuk jadi seorang yang memang the first name on the team sheet. Untuk di bahagian tengah. And ini bukannya against Kobbie Mainoo ke apa, tapi bila tengok betapa disorganizednya build up dan juga bahagian tengah United sepanjang season, aku rasa masalah sebenarnya dah
kepada the whole team. Dia dah bukannya dekat one department, bukannya dekat contoh fidget spinner bermasalah ke ataupun Rashford diubah tempat ke apa. Kepada aku sebenarnya the whole team is a mess. Yeah. Kau tambah pula injury kat Shaw, kau tambah injury kat Højlund. Martinez. Bagi aku Martinez betul lah, kalau kita tengok season lepas, Manchester United bergantung pada beberapa individual yang kita tengok. Sama ada season ni sama ada injured ataupun yelah tak main langsung. Martinez almost half of the season kot tak main. Ya, tapi bila dia main sedap. Bila main, okey, Luke Shaw, lepas tu drop, okey kita cakap pasal injury, drop off daripada Casemiro. Casemiro aku boleh easily cakap season lepas one of the best player untuk Manchester United season lepas. Season ni drop off. Rashford pun drop off, even Bruno pun drop off. So bagi aku, kalau Ten Hag tak ada plan, macam Aiman cakap lah, tak ada plan B ataupun plan C. Kalau player-player macam ni injured ataupun player drop off, lepas tu dia balik pada taktik masa transfer window. Aku suka kau sebut pasal Bruno Fernandes drop off. Aku rasa sejak dia jadi captain dia drop off lah bro. Akan ada satu dua momen yang Bruno Fernandes akan buat satu outside foot pass yang kita semua akan memuja, tak dinafikan. Tapi kekerapan benda tu berlaku dah semakin berkurangan. Dan aku nampak output Bruno Fernandes nampak seolah-olah, aku dah pernah cakap benda ni, dia nampak seolah-olah dia confused dengan peranan dia. Tak dinafikan sejak datang ni kembali Casemiro dengan Kobe Mainoo main sebagai double pivot tu, kau rasa macam Bruno lebih bebas. Tapi still, dia terlalu drop deep ke kadang. Bila melihat corak permainan, dia memang adalah akan jadi player yang akan spray the passes ke kiri ke kanan untuk mencari Garnacho ataupun Rashford ataupun Højlund secara tak langsung ni. Tapi kenapa structure tu tak dikekalkan? Yes, kau tak ada Højlund. Dan kau mungkin tak ada Martial is gone lah kan. Martial like gone case lah. Tapi kenapa tak kekalkan structure yang sama walaupun kau tak ada Højlund? Sebab sedangkan benda tu dah function dah kot dalam 5-6 perlawanan terakhir. Aku merasakan yang Bruno ni dia merasakan macam semua benda dia kena buat. Dan benda ni bukannya game ni saja. Aku rasa sepanjang dia jadi captain ni, dia macam nak ada dekat the whole pitch. Dia nak jadi the main man. Kau sepatutnya ialah provider dari bahagian tengah. Kau manusia paling penting sekali kat bahagian tengah. Betul. Dan untuk kau tiba-tiba hilang atau entah ke mana-mana, Okey. dah pening. Just imagine untuk player semuda Kobe Mainoo, untuk tengok kat Bruno, aku tak ingat game apa, untuk tengok Bruno, untuk cakap relax, tenang. Kobe Mainoo ni cakap dekat kau punya captain. Kau bayangkan So, scary weh. Bruno, okey, aku tak nafikan dia punya Hollywood passes, dia punya break the line passes, tapi untuk seorang Bruno Fernandes ada di tengah-tengah tim yang kau perlukan kontrol, bagi aku Bruno is not that player lah. Betul. Untuk kau main possession football ni. Dan secara tak langsung ni tak membantu jugalah bila kau ada manager yang agak clueless lepas game. Boleh kata suruh fan bersyukur. Boleh kata player-player kau menunjukkan karakter untuk kalah buat kali ke-8 dekat Old Trafford. Kali ke-8 kalah dekat Old Trafford. Aku rasa macam banyak. Total dah kalah 10 kali, tapi dekat Old Trafford saja musim ni dalam Premier League saja kau dah kalah 8 kali. Guys, kita tak mau sembang lama sangat Manchester United sebab aku rasa krisis ni akan berterusan. So mungkin kita ada banyak lagi episod banyak lagi episod untuk bincangkan Man United. Krisis ni akan kita berterusan. nak throw kepada satu lagi game yang membuat aku sorok belakang sofa pagi 2 hari yang lepas. Cuba. For the first time in the game, and Newcastle get it into the back of the net. It is a goal. Fans Arsenal yang tak sabar tunggu game ni sebelum game ni bermula. Sebabnya aku tengok banyak dekat social media yang membangkitkan isu VAR dalam last game, ingat? Dekat St. James Park, dan memang misi balas dendam tapi apa yang diorang dapat adalah lebih daripada balas dendam. Diorang memalukan. Aku cakap terus terang, dalam 30 minit yang pertama tu aku tak senang duduk dekat sofa walaupun pukul 4:30 pagi. Aku tak senang duduk. Aku sorok belakang sofa bro sebab aku pelik macam mana tim aku yang ada individu-individu yang kalau dari segi back four-nya cuma tak ada Dan Burn je lah. Ada Botman dengan Shah, antara dua centre back yang paling last season statistically Newcastle United dan Man City adalah joint best defence
bolos 33 gol saja. Jangan kata season lepas pun. Awal season aku rasa first 20 or first 10 games Newcastle punya defensive record antara yang terbaik dalam season ni. Aku tak faham macam mana structure. Okay, fine. Aku faham kita ada banyak injuries lah. Tapi aku tak nak gunakan tu sebagai alasan. Sebab tim lain yang masuk budak pun boleh maintain structure yang sama. Kan? So, kenapa tidak kita boleh mengekalkan struktur yang sama walaupun ramai yang mungkin kita tak bernasib baik tiba-tiba Dubravka tak ada masuk pula Karius yang tak pernah main dalam Premier League ni kali pertama dia tampil terus main lawan Arsenal kan. Dan ada juga unsur kesilapan dia juga yang bolos gol yang ketiga dan keempat. Tapi hakikatnya bila kau tak boleh keluar daripada kau punya penalty box sendiri sekitar 20-25 minit yang pertama untuk tim yang masuk Champions League musim ni bagi akulah as a fan itu yang lebih merisaukan aku sebenarnya. Bukan result 4-1, biar kalah 8-1 sekalipun. Tapi tak boleh keluar daripada kawasan kau sendiri untuk 25 minit. Satu, kau boleh kata Arsenal punya statement. Satu lagi, kau boleh kata Newcastle United clueless ketika itu. Cuak, gementar. Apa yang kau nampak? Aku rasa kita letak, okeylah Arsenal kita tak terpilih memang antara tim yang on form dekat dalam Liga sekarang kan. Tapi Newcastle aku pelik sebab aku expect lepas UCL exit, Newcastle akan sepatutnya terus trajektori main seminggu sekali kot. Main seminggu sekali, kurang game, ada skuad yang sangat aku rasa boleh kata skuad yang mantap lah. Ada Trippier, ada Livramento, mungkin Joelinton injured lah, tapi ada Bruno Guimaraes, ada Anthony Gordon. Aku expect Newcastle lepas UCL exit tu dia akan jadi antara tim yang kita boleh tengok sampai hujung season top lah. Tapi sebaliknya yang terjadi. Okey, aku nak tambah sikit. Nama-nama yang kau sebut tadi tu kebanyakannya midfield dan ke depan. Okey. Yap. Sekarang ni masalah aku yang untuk Newcastle, masalah aku sebenarnya daripada awal season lagi. Siapa je yang korang bawa masuk untuk reinforce kat belakang? Maksud kau back four. Back four. Livramento dengan Lewis Hall. Tapi Lewis Hall langsung tak digunakan. Itu yang aku takkan faham. Sekarang ni fan Newcastle masih berteka-teki. Eddie Howe ni adalah jenis antara, bukan nak kata penipu. Tapi dia ni jenis, bila kau sembang dalam interview dia dekat media, kalau kau ulang balik yang minggu lepas punya lebih kurang je dengan minggu ni punya. Betul. Kan? So serupa kau tak dengar dia cakap apa. Sebab kau takkan tahu pasal injury update, kau takkan tahu pasal kenapa Lewis Hall yang dipinjamkan dengan option to buy 28 juta hujung musim ni langsung tak digunakan. Mungkin tak activate lah kot benda tu. Tapi pada aku lah, masalah paling besar Newcastle daripada awal musim, even sekarang dah UCL exit awal-awal sekalipun, ialah skuad yang dah betul-betul mantap season lepas, tak di-reinforce lagi. Yalah, maksud kau first team je elok. Bila hilang seorang dua, gone. Squad depth lah. Squad depth. Sebab squad depth, aku rasa squad depth kat depan okey. Depan okey, yes. Belakang. Midfield hancur. Midfield hancur. Hancur sebab kau fikir logik. Okey kalau tak semua injured lah. Sebab kau bayangkan sekarang ni masih lagi, sebelum game ni tak ada Willock, tak ada Tonali, tak ada Anderson, Joelinton. dan tak Aku ada lupa pasal Joelinton. tak ada Tonali. Betul. Dan tak ada Joelinton sampai hujung season, bro. Okey. So bagi aku, kalau fit, our trio midfield is Bruno, Joelinton, Tonali. Okey. Dan kita tak dapat chance pun bermain mereka bertiga dalam sekali mana dah tak game. ada. Betul. Kan? Dan belakang pula. Betul. And then game ni aku merasakan this is one of the games yang menguatkan lagi. Aku rasa memang aku tak pernah beritahu sesiapa, tapi aku merasakan yang Botman dengan Share memerlukan bantuan. Sebab game ni Sven Botman adalah shocker. Pada aku lah. Betul. Bukan saja sebab own goal, tapi tengok gol yang dia belanja, tengok beberapa possession Ada yang dia yang belanja. kata faktor dia shocker tu, yang kau kata mengejutkan tu, kenapa Botman tiba-tiba antara player yang paling menyerlah sebagai defender dekat Eropah yang AC Milan pun kejar sebelum ni. Kenapa dia perform macam ni di season? Sebabkan dia grade 1 ACL dan dia tak operate lagi. Dia bermain dengan, ada yang katalah, dan ini yang dilaporkan oleh klub juga, tapi aku takkan bagi benda tu sebagai alasan untuk engkau hamba seperti itu sampai melakukan mistake. Tak, kalau kau injured, kau pergi operate. Daripada kau sakitkan reputasi nanti aku kau bagi tahu dia, dengan nanti game aku bagi macam tahu dia, Man. Nanti aku telefon. Tak ada, maksud aku macam kalau kau betul-betul injured, sedangkan orang yang ada bruise thumb pun dia boleh miss Aku game. tak nak spend terlalu banyak time dengan Newcastle sebab aku nak bagi kredit yang sepatutnya kepada Arsenal. Okay, of course. Satu is high press Arsenal yang Arsenal buat, sebab Newcastle selama ni identiti kita adalah high intensity, front foot pressing, physicality. 3 benda ni. Yang aku tak nampak langsung dalam game ni, by the way. Semua yang kita tak buat, Arsenal buat 2 kali ganda. High press Arsenal adalah sesuatu yang tak bagi kau ruang bernafas dengan bola. Sampaikan Bruno Guimaraes sendiri, setiap kali dicuri bola oleh Jorginho, oleh Martin Odegaard, ataupun Declan Rice itu sendiri.
kenapa high press Arsenal begitu efektif? Adakah disebabkan mereka betul-betul lapar sebab diorang kalah dengan Porto midweek ke apa? Tu lah, macam aku rasa Arsenal, one thing yang outstanding pasal Arsenal season ni, dia boleh maintain high pressing tu setiap game tau. Lepas tu Arsenal is the team yang aku rasa concede less shot kot. Paling kurang. Paling kurang less shot. Paling kurang. XGC stats Arsenal yang paling Hari terendah. tu 3 shot je dia bagi Newcastle. Musim ni sekarang Arsenal adalah defense yang terbaik setakat ni. Yes. So dia punya high pressing tu bagi aku wow lah season ni. Then aku tak naklah bagi kredit dekat Arteta sekarang. Nanti Ellie dekat London tu dia bangga terlebih kan. Tapi aku pun nak cakap. Tapi yalah, kena bagi kredit lah. Kena bagi kredit lah sebab kita tengok Arsenal very consistent. Then aku tak pelik kalau bagi aku chances untuk Arsenal menang season ni punya EPL sangat tinggi lah. Okey, cerita pasal Arteta, aku suka kau petik Arteta sebab aku nak bagi kredit kat Arteta kat sini. Satu benda yang aku suka pasal Arteta bukan saja sebab result dia dalam 6 game straight dia menang kan. Kau tengok jaringan gol tu dalam 3 game yang terakhir pun dah 15 gol babe. Bolos sekali je. 15, 18, 25 gol weh dalam 6 game. Mental. Tu purata lebih daripada 4 gol satu game tau. Cerita pasal Arteta ni, apa yang aku suka, dalam game ni, dia tahu oponen dia. Dia tak turunkan Havertz dekat bahagian tengah. Dia gunakan Havertz selaku false nine ataupun sebagai centre forward. Keluarkan Trossard daripada first 11, dia masukkan Jorginho dekat tengah tu. Dan kau nampak perbezaan yang dia bawa. Sebab kalau game fizikal, selalunya kau akan nampak front foot pressing tu diketuai oleh Havertz dan adanya Jorginho yang memang jenis seorang player yang memang akan melakukan tackles dan sebagainya. Buat kerja kotor. Cuma bezanya semalam Newcastle tak turun langsung dengan apa-apa physicality. So that's why kau nampak benar-benar mereka overrun midfield Newcastle yang seorang budak umur 17 tahun, Louis Miley. So lagi long staff yang memang dah hamba untuk beberapa game, tapi Eddie Howe macam biasa mungkin ada gambar sayang. mungkin ada gambar yang disimpan oleh long staff. Macam Dan Burn pegang selama ni gambar Eddie Howe kan. Livramento pun tak main kan. Kita tak tahu gambar apa lah. Kan? Tapi itulah, bila cerita pasal even set piece, 19 gol set piece Nicolas Jove. Wow. Pasal set piece aku merasakan that extra factor yang buatkan Arsenal boleh jadi champion. Betul. Kenapa dia orang tak menang season lepas? Ialah this extra factor. Aku merasakan extra factor ni selain daripada high press yang dah makin harmoni. Pada aku dah makin harmoni sebab dia orang tahu kat mana dia orang nak tutup. Macam sebelum ni kita akan nampak macam ada terbuka agak sikit. Sekarang ni sekarang baru nampak kenapa masuk Jorginho kan. Dia sebab disiplin tu. Masing-masing dah mula nak tahu disiplin dia macam mana, apa yang Arteta nak, dan set piece tu memang bonus sebab sangat improvement dekat bahagian set piece tu. Yang membuatkan is what makes a championship team sebenarnya. Betul. Okey, kita tutup cerita tentang Newcastle, Arsenal dan juga Manchester United dan Fulham yang kita sembang dalam segmen kedua ni. Sebab segmen ketiga ni kita akan cerita tentang VAR yang sentiasa menjadi topik utama dalam mana-mana game sekarang ni, termasuklah final. Dan kau boleh argue yang benda tu spoil game, kau boleh kata yang benda tu memeriahkan lagi game. Tapi soalannya, adakah benda tu perlu ataupun tidak? Sebab sekarang ni dah banyak kan yang kecoh tentang sama ada VAR perlu dimasukkan atau perlu dikekalkan. Kita akan bincangkan selepas ini dalam segmen Hujah Debat. Jangan ke mana-mana. It's just strange that multiple times this season, VAR, or the referees, have had to issue apologies to clubs. Think of Wolves. Of the apologies received, I think Liverpool, prior to this weekend, had received 20% of the apologies for VAR mistakes made so far this season. What's the point of VAR if well, there is it's no gonna point happen? of it. Simple as. I mean, the problem that we've got, it's here and it's here to stay. So we have to get on with it. But I don't think it's... What it's done is created more talking points. Like I've said, there is always going to be decisions that go for you. There's always going to be decisions that don't go for you. But over the course of the season, you will get relegated because you're not good enough. You'll win the league title because you're good enough. Tell me where a wrong decision has cost, even in a major cup final. I can't remember too many, and I'm 58 now. I can't remember. Can you go? You probably know better than me. I'm not because I'm older than you. But I know you studied the game. But you know, you've not really seen in a major cup final where a decision
has cost a team that competition, right? So I'm saying there is, but now we've got so much controversy going on because we're clear about this. We haven't seen replays after replays after replays. Chris and Gary, straight away, we've said penalty, penalty, non-penalty. You know, we've seen it. That's it. Tak apa, kalau tak faham tak apa. Hakikatnya apa yang aku nak cakap kat sini daripada apa yang diterangkan di situ adalah berapa banyak kali kau terpaksa minta maaf kepada klub dan 20% daripada maaf yang diberikan oleh PJMOL pergi dekat Liverpool je. Betul. Dia yang paling banyak dapat sorry. Kau bayangkan, tapi okey, cerita dia macam ni, Man. Aku kadang-kadang rasa macam diorang sengaja kan buat peraturan clear dan obvious ni. Sebab kalau tak ada benda yang dikatakan clear dan obvious, yang kau kata kalau dia black and white saja, kalau foul lah, kan, tak kisahlah kalau ref tu dah kata tak foul ke, dia dah tiup ke belum tiup ke, clear dan obvious atau tidak dan sebagainya, untuk menjadikan lebih kontroversi. Dan bila ada kontroversi, ada topik perbualan, menjadikan bola sepak masih lagi sukan nombor 1 di dunia, secara tak langsungnya. Tapi aku rasa kadang-kadang perlu ke adanya VAR ni, atau biar kita masukkan, sebab dulu banyak keputusan salah tak pernah ada sorry. Masih kontroversi, masih akan dikatakan, tapi masa itu, time tu lah yang orang duk minta ada bantuan teknologi. Tahu macam konon-konon macam ada Hawkeye lah, bagai semua. Betul. Sebab apa? Sebab England sendiri pernah kena dengan goal line teknologi. So bila dah ada, aku nampak satu flaw yang paling besar dekat bola sepak Eropah. UK lah lebih-lebih lagi. Sebab aku tak nampak masalah tu terlalu besar kat liga lain kat Europe. Masalah paling besar dekat UK ialah the decision masih dekat ref. Saya sebenarnya, kau pergilah VAR dekat negara-negara mana pun, kita akan ada nanti insyaAllah bulan 5 start liga kita. Decision last kali ialah referee. Tapi aku merasakan yang dekat sini, ref, dia merasakan yang dia lagi berkuasa daripada VAR. Egonya tu mungkin terlalu besar untuk menyatakan yang, aku dah buat salah, okay, let me change my decision. Betul. Tapi okey, macam ni lah. Yang aku nak tanya kau sebenarnya, kau nak ia dimansuhkan ataupun kau rasa dia masih lagi ada kegunaan dia dalam bola sepak? Masih. Cumanya masalah paling besar ialah orang yang bukan orang yang kat dalam bilik tu. Orang yang kat atas padang tu yang masalah tu sebenarnya. Kan kenapa? Itulah aku cakap. Okey, kita bagi ambil contoh dalam final Carabao baru-baru ni Ikuan. Dua insiden yang mengejutkan aku adalah Caicedo yang sepatutnya bagi aku dilayangkan kad merah dalam game ni. Dan mungkin atas dasar ref atas padang tu, dia tak nak spoil the game sebab final, kau tak nak awal-awal dah 10 lawan 11 dan sebagainya. So mungkin atas dasar benda tu ada macam budi bicara sikit lah. Tapi ada budi bicara ke untuk Ryan Gravenberch yang mungkin injured untuk jangka masa yang panjang? Kau faham maksud aku? Benda yang Caicedo buat ni bukan kali pertama. Dia dah banyak kali buat, even dalam game lawan Man City pun dia buat benda yang sama kan. Dia kau lambat dan benda tu membahayakan career seorang lagi pemain. So kenapa tidak dia black and white? Kalau dah betul, okey, kenapa at the end of the day kena ref yang kena tentukan? Dia kena pergi tengok monitor, lala dia yang kena decide kan, betul? Kenapa tidak black and white sahaja, di mana kalau benda tu adalah foul, kalau yellow, red. Dia tu lah, aku tak rasa VAR ataupun VAR ni adalah masalah. Sebab sekarang ni kita bercakap pasal 3 benda kalau VAR ni. Satu is observation, pemerhatian. Daripada ref itu sendirilah, pemerhatian. Dan antara pemerhatian ni aplikasi of the rule, black and white, which is yang kau cakap tadi, dah ada rule black and white, FIFA dah ada bagi, follow je lah. dah bagi. Antara pemerhatian dan juga aplikasi ni, observation dan application ni, ada satu kat tengah-tengah, interpretation. Apa referee dekat on the pitch tu terjemah. Jadi dalam kepala dia, setiap individu dalam VAR tu sendiri, dia orang interpret lain-lain. Terjemahan dia lain-lain. Kita dah banyak kali dengar audio daripada PJMOL release season ni. Individu A cakap macam ni, referee on the pitch rasa bukan foul ataupun bukan handball. Dalam VAR, 2 individu kata, oh no, check balik keputusan tu. Tapi macam Aiman cakap lah, ref on the pitch yang rasa dia betul. Ya, dia rasa dia punya decision sebab dia nampak first time. So dia rasa apa yang dia cakap tu betul walaupun dinasihatkan oleh 2 orang dalam VAR tu. Jadi bagi aku masalah je bukan VAR.
masalah je interpretasi daripada referee tu. Okey, sama lah macam Aiman kata tadi, individu-individu yang mempunyai kuasa untuk menentukan benda subjektif atau tidak itu kan. Kau pun interpretasi manusia tu jugalah. Tapi bila cerita pasal insiden Van Dijk, kita ambil contoh. Gol pertama Van Dijk, okey. Macam mana diorang boleh putuskan dalam bilik VAR tu untuk mempengaruhi, yang ini pula ref boleh dengar cakap apa yang dikatakan dalam bilik VAR. Kau faham tak maksud aku kat sini? Dalam Premier League, hampir setiap kali ref pergi tengok monitor, 99% lah ref tu akan datang balik kata gol. Ataupun akan ubah, bukan. Maksud aku akan ubah keputusan itu, keputusan asal dia. Dan dalam insiden ni kau nampak, dia dah bagi gol. Tapi macam mana dia boleh kata Wataru Endo yang berada pada kedudukan offside, mungkin ada melakukan obstruction kepada player Chelsea, mempengaruhi apa yang dilakukan oleh Van Dijk yang juga ditarik bajunya oleh Ben Chilwell. Kau faham tak? So maknanya ada beberapa foul yang berlaku dalam ada banyak benda yang berlaku. Betul. Sebab ada tapi kau petik satu tu je semata-mata untuk batalkan gol tu. Sebab aku ada tengok juga macam PJMOL ada, aku tak ingat game mana, tapi dia check banyak benda dalam satu video review yang lama, yang sangat lama, last kali bagi penalti. Yes. Kan? Dia sebenarnya kalau check VAR ni dia kena berperingkat, tapi dia kena tengok mana yang datang dulu. Betul. So siapa yang nak Ikuan tak perlu mansuh kan? Tak perlu masukkan, cuma bagi aku kena improve interpretasi lah macam tadi. Penterjemahan daripada Aiman. Ya, aku merasakan macam, sorry ya. Aku merasakan macam kalau nak cakap improve ni, aku tak pasti siapa yang nak kena improve sebab kita dah tengok kita baru habis cakap. Okay. So maksud kau mansuhkan ni? Tak, dengar dulu. Sebab aku dah tak ada masa dah ni, Man. Okay, sorry. Kalau nak kau buat show kau sendiri. Tak. Okey, aku cakap last lah. Sebab kita tengok Asia Cup, kebanyakannya VAR decision okey. Kat sini je yang tiba-tiba macam-macam pula. Macam kau tak UK. So kesimpulan kau, Man, bawa ref Asia ni ke Premier League. Settle. Tak macam tu. Okey, disebabkan point Aiman menghiburkan, aku bagi Aiman lah champion untuk segmen debat hujan. Walaupun korang langsung tak berdebat dan tak berhujah, semua bersetuju. Apakah daya kan? Lain kali janganlah bersetuju. Tapi nak buat macam mana kan? Dan memang takkanlah kita nak buang VAR terus. Di teknologi yang benda bagus tu sebenarnya boleh membantu. Yeah. Cuma ialah orang yang menggunakannya yang perlu lebih detail dan lebih arif lah orang kata dalam menentukan. Okay guys, kita nak move on kepada daripada komen-komen dekat IG. Sebab aku ada buka dekat IG, minta diorang bagi komen tentang apa yang perlu dilakukan sama ada dimansuhkan ataupun dikekalkan. Dan antara komen-komen yang menarik kita tengok dekat sini daripada Shairaz Wazini katanya, VAR okey, decision ref yang problem. World Cup elok je sebab ref kompeten. Kan? Dan even kau boleh petik benda-benda macam goal pasal automation offside, semi-automatic offside, benda-benda macam tu. Goal line teknologi dah ada, tapi semi-automatic offside adalah something yang mungkin boleh digunakan. Lepak ada Skor Pro kata masih diperlukan sebab ada setengah keputusan waktu crucial time yang perlu buat betul-betul. So, isu dia kat sini mungkin benda yang subjektif lah. Kan, ada setengah benda yang kau dan aku mungkin akan kata offside, akan kata foul. Ada orang lain kata tak foul. So, interpretasi referee tu kan. Tapi dalam kes Caicedo, start dah terang-terang macam tu. Ya. Betul. Pada aku minit pertama pun dah kena red card lah. Kan, so benda tu black and white lah. Tu yang aku maksudkan. Black and white kan. Dia kau tak boleh kata benda tu subjektif. Kan. Seterusnya. Alung Hazman, sila mansuhkan. Biar ref kekal dengan on-field punya decision macam dulu, buat decision dengan linesman. Kadang-kadang kan, aku macam setuju dengan apa yang dia cakap. Sebab, maksudnya back to old tidakkah old bola sepak lebih indah dulu tanpa VAR? Ya. Kau tak Kontroversi lah, part of the game. Kontroversi, even sekarang tak. Kau tak rasa VAR sekarang ni lagi banyak kontroversi? Betul. Dan salah satu kalau kita tengok punca VAR ni, sampai handball rule diubah. Sebabkan apa? Sebabkan daripada VAR lah. Betul. Kejap ball to hand. Sebab tu ball to hand lah. Dulu kalau setakat tangan macam ni pun terkena dan jarak dekat, kau jangan haraplah dapat penalti. So rule nak accommodate VAR pula. Dia jadi macam dia ada way VAR round. accommodate rule. Betul. Ada lagi seorang ni. Dia punya komen Waqi Arif katanya mungkin boleh apply sistem challenge untuk guna VAR bila perlu dan dalam situasi tertentu saja. Aku dah mendalami sistem challenge ni. Tapi sekarang ni aku tanya kau. Ref dalam bilik VAR tu dengan padang tu dah bersetuju.
Kan? Diorang selalunya akan bersetuju untuk satu keputusan tu. Selalunya lah. Untuk mengubah keputusan asal ref kan. So kalau kau challenge siapa? Kau challenge tu pergi balik kat ref VAR tu. Yang dah ada pandangan dia sendiri. Kau faham tak? And dia akan replay footage yang Sebab ref dalam VAR tu dia 90 minit game 90 minit So, dia tengok. pendek cerita, challenge system ni tak boleh function lah dalam bola sepak. Sebab ref dalam bilik VAR tu akan kekal juga dengan keputusan dia. Tak, bagi aku kau challenge lah aku macam mana pun, aku tetap kata tak penalti contoh. Ego juga. Sebab bukan. Tapi sebab dia tengok Ref live VAR tu dia dah betul. tengok. Dia pun dah replay like Sebab 10 kali. kadang-kadang orang kita ni lupa. Tak semua yang disemak oleh ref VAR tu tunjuk kat TV. Betul. Tu satu benda juga. betul. Kalau semua nak harap, check VAR. Sebenarnya check. Unless challenge tu dia ambil satu independent referee yang berbeza untuk step aside, dia pun ada monitor, dia asing daripada keluar duit lagi. Dia macam ni lagi apa? nak hire ref baru. Okey. Semi automated offside pun tak boleh nak implement lagi. Yang benda dah Ini implement kan kat kau World nak Cup. cerita pasal challenge system. Walaupun benda tu bagus rasanya kan. Okay guys, kita move on kepada Fantasy Premier League. Di mana kita nak tengok dulu kedudukan poin aku untuk minggu ni. Dah 3 minggu straight aku dapat green arrow. So aku dah mula kembali perlahan-lahan ke ranking yang aku nak kejar ni. Mungkin kita boleh tengok poin aku sekarang ni 59 poin sahaja minggu ni, tapi cukup untuk meletakkan aku dalam kedudukan 200 lebih ribu di dunia sekarang daripada 400,000 itu lebih. So dah double down rank aku. Antara player bagi aku poin yang cantik, Foden of course, Saka semua ada. Gross itu antara differential aku. Aku tak jual Alvarez lagi, tapi aku akan jual minggu ni untuk Dominic Solanke. Salah satu transfer yang aku akan buat. 1578 adalah total point aku sekarang ni, Virgil van Dijk. So nampak ni blank game week. Bermaksud ada tim yang tak main tu, bila ada tim yang tak main, bermaksudnya ia dipanggil blank game week. Which is Chelsea, Liverpool, Spurs, Luton. Tak main. Dan untuk minggu ni kita ada full game week balik, di mana Virgil van Dijk akan main, Palmer akan main, Pedro Porro dilaporkan akan kembali daripada injury. So aku mungkin akan buat satu transfer je, keluarkan Julian Alvarez, masukkan Dominic Solanke. Ikwan, tolong explain tim awak pula. Wish, hari tu macam kau dekat dengan aku ni, kau jauh balik. Jauh balik. Aku hampir buat early transfer. Okey. Jangan jadi macam yang 400,000 Bukan. beli Rasmus Højlund tu. Darwin ke Højlund. Aku hampir Nasib buat tau. baik. Aku ada 2 free transfer. Okey. Huang aku buat. Okey. Huang Hichan masuk. Okey, nice. Dan second transfer aku memang aku dah plan Højlund. Wish. Sebab Nasib walaupun baik. short term lah basically Yup. kan. And then sebab aku tak nak masuk Solanke sebab Solanke lawan City. Betul. Tapi nasib baik. Sebab tu kita cakap kadang-kadang dalam FPL ni tak boleh buat Itulah aku early selalu cakap dengan transfers orang. Aku selalu lah nasihat, sebenarnya. jangan sesekali buat Yes. early transfer. Betul. Sebab kau takkan tahu perkembangan player tu 24 dalam jam training. Even Huang ni pun hampir injured dalam warm up tau. Sebelum game. betul. Hampir-hampir dia tak main. Tapi nasib baik dia main. Itu pun dia main tak apa nak cantik. Dia pergerakan dia tak apa nak Sebab smooth dah lah. sakit Sebab sikit aku lah. rasa bahagian lutut dia ada problem ataupun hamstring dia tak silap aku. Tak apa. Kedudukan football god masih lagi di tangga terakhir lah bila dia dah nama dia dah football god kan. Muhammad Zahid Zahari terus gah di tangga teratas. Kau tengoklah kedudukan dia meninggalkan jauh. Aku kira jauh lah. Bila point kau dah dekat 40 ataupun 30 point depan pencabar terdekat Amir Zulhairi tu agak jauh. Sean Tam, Wenger Zipper tu dia duduk nombor 1 agak lama tapi dia jatuh nombor 3. Tapi beza 3 point dengan nombor 2. Antara Badakus, Mikel Arteta pun antara yang banyak duduk dalam top 10. Pep Guardiola, Ipan Daniel, Wagih FC, Wan Shazwan. Ini semuanya yang menduduki top 10 Liga berbulu dengan Burn setakat ini. Awak? Saya jauh. Saya tak adalah jauh sangat. Sebab Liga aku ni, aku dah kira. Liga aku ni ada dekat 20,000 orang main. Liga aku ni ada 20,000. Aku ranking 400 pada ketika ini. Wow. Daripada okey lah, not bad lah. 20k tu ramai lah. So, dua player yang aku nak cadangkan untuk minggu ni. Sebab aku nak ingatkan korang, kita ada blank game week 29. Di mana kalau kau tengok jadual dalam app FPL sekarang, Fantasy sekarang, dia tak tulis. Dia tak tunjuk yang ramai tim takkan bermain game week 29. Sebab ni semua bergantung pada game-game FA Cup pagi nanti dan pagi esok. So, kau nak target player macam Spurs, Aston Villa antaranya. So, antara dua player yang aku bagi adalah first kali Destiny Udogie, player Spurs yang dikabarkan injured tapi akan kembali daripada injury. Harga dia dah jatuh sikit, baru 4.9 million sekarang ni. Dan aku percaya walaupun Spurs tak banyak simpan clean sheet untuk kau dapat point dari segi defensif, tapi dia punya attacking numbers is gila. Betul. Dan dia lebih murah daripada Pedro Porro. Sebab kalau kau nak beli Pedro Porro sekarang mahal. Dan mungkin tak berbaloi sebab dia dah tak ambil set piece sebab Madison dah kembali dalam tim, betul? So kau takkan dapat macam assist banyak daripada Porro sebab Madison dah ambil balik peranan tu daripada dia.
Udogi ni pula, kau tengoklah positioning dia. Dia memang akan main inverted, dia akan masuk, dia akan membantu serangan dan kerap menjaringkan gol. So, point aku kat sini adalah untuk menggunakan Destiny Udogie, membeli dia lah untuk blank game week sebab dia akan main game week 29. Douglas Luiz bro. Dalam FPL ni, Ikhwan dan Aiman, selalunya orang takkan ambil player yang dikatakan defensive midfielder. CDM lah, Rodri. Selalunya tidak. Tapi Jorginho. persepsi tu harus diubah sekarang, aku percaya. Betul. Sebab makin banyak kau tengok CDM ni main sebagai box to box, number 8. Dan kau nampak even Rodri muncul dalam double game week iaitu score point tinggi. Even Douglas Luiz berminggu-minggu. Douglas Luiz kan dah main atas sikit sebab McGinn dah main dekat Betul. tempat Dia main tempat Kamara kan? Kamara. So boleh jadi a good punt lah. Betul, aku setuju. Dalam minggu 100%. 1-2 minggu. Udogi, aku rasa boleh jadi breakout star. Okay. Udogie, Thank you. Jangan lupa Douglas Luiz ambil penalti juga dan ambil set piece. Terima kasih Man, terima kasih kepada Ikhwan Square, terima kasih kepada anda semua. Ingat, kita bukan pandit, kita bukan expert. Kita sekadar minat belah sepak macam korang. This is Bulu dengan Ben. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Look at me go.